Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi berbicara dalam kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Anggota 7 manusia ni, matanya, kemudian telinga, kemudian yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima pada menyatakan faraj. Sambungan kitanya bab yang kelima, pasal yang kelima daripada masalah anggota yang 7. Pasal yang kelima pada menyatakan faraj. Ketahui olehmu. Jadi syekh kita ni, dia mula kata-kata dia dengan ketahui olehmu, supaya kita ambil perhatian. Ambil perhatian kepada apa yang nak dibahaskan. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia bagi engkau akan faraj. Faraj tu kemaluan kita tu lah. Kerana apa Tuhan buat faraj ni? Kerana kegunaan yang bangsa akhirat, faedah untuk akhirat satu, iaitulah mengadakan anak dengan dia. Jadi faedah akhiratnya kita dapat anak bila orang ni ada anggota dia. Kalau orang tak ada anggota, macam mana nak dapat anak? Seorang lah orang dapatnya, iaitulah Nabi Allah Isa alaihi salam. Mak dia Siti Maryam lahir tanpa bapa. Kenapakah dikatakan anggota kita ni, faraj ni, faedahnya kegunaan untuk akhirat? Pelik ke tak pelik? Mungkin orang pelik. Apa benda akhiratnya benda ni? Orang suka-suka semua orang nak kahwin. Hak cerdik pun kahwin, hak bodoh kahwin. Hak betul kahwin, hak gila kahwin juga. Nak kahwin belaka. Hayawan pun kahwin juga sama dia. Tiba-tiba boleh kita ni kata faraj ni ada faedah untuk akhirat. Pasal apa? Dalilnya iaitulah faedah untuk akhiratnya mendapat anak dengan dia. Bila ada anggota ni, cukup syaratnya perkahwinan berlaku di antara suami isteri, Allah Taala takdirkan rezeki nak bagi anak. Ada juga orang kahwin tak dapat anak, pun ada. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikum al-umam yaumal qiyamah. Tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Artinya berkahwin oleh kamu. Kahwin. Tujuan berkahwin, nescaya kamu mendapat anak. Jadi manusia hari ini terbalik. Kahwin nak, anak tak mahu. Macam-macam cara dia. Makan ubat lagi, ikat peranakan lagi. Kalau dia nak dapat anak pun, seorang-dua orang. Ini jadi orang panggil hilal tabi'ah. Tabi'ah fitrah. Asal perkahwinan itu nak suruh dapat anak. Kenapa nak suruh dapat anak ramah? Fa inni mubahim bikum al-umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, maka bahawasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan sekalian umat pada hari kiamat. Nabi kita nak berbangga umat dia ramai. Kan kita dah belajar dalam hadis yang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mengharapkan 1/2 daripada penduduk syurga dari kalangan umat. Besar tak besar kelebihan? Gembira tak gembira kita? Mesti gembira. Nabi bagi jaminan syatru ahli jannah. 1/2 daripada penduduk syurga. Start daripada zaman Adam sampai ke Nabi Isa. Setengah ya. Berapa ribu Nabi? Berapa ratus orang Rasul? Setengah ahli syurga. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang dia aja daripada dulu, daripada 1400 tahun dulu sampai ke kiamat. Setengah daripada syatru ahli jannah. Setengah penduduk syurga. Jadi pasal itulah kita kena ramaikan anak, kena ramaikan zuriat. Beranaklah seramai mungkin. Jangan duduk takut nak beranak. Ini tidak nak beranak susah. Jadi kita kena tanda hadis ini, tanakahu taksuru. Dalam riwayat yang adanya, tanakahu taksuru. Dalam ayat ni, dalam hadis dalam kitab ni kata tanakahu tanasalu. Yang ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majahnya lafaz dia lagu lain.
Lapak dia sedikit berbeza. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata apa? An-nikahu min sunnati. Kahwin itu dari sunnah. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Siapa dia tak mau kahwin, benci pada sunnah Nabi, maka dia bukan dari kalangan umat. Jadi kena kahwin. Kalau kata kenapa tak kahwin? Tak kahwin apa sama ya. Boleh juga benda tu. Itu orang bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tak kahwin ni kerana sebab-sebab tertentu yang ada sebab dia sendirilah, maka tidaklah terlibat sama mereka. Nabi tak mengaku umat. Tapi kalau saja-saja tak kahwin, suka-suka main benda lain, macam ramai di kalangan manusia hari ni terlalu sibuk. Pegawai ni eksekutif sana sini. Hari ni duduk Jepun, minggu depan duduk Australia tak ada nak kahwin. Lelaki bersama, perempuan bersama. Terlalu ramai orang tak ada nak kahwin hari ni. Jadi tapi dengan syarat dia bencilah pada perkahwinan. Kalau tak kahwin itu kerana sebab lain, jangan pula berkata awak Nabi tak ngaku mak, jangan. Silap tak nikah gitu tu. Faman lam ya'mal bi sunnati, orang yang tak mau beramal dengan sunnah aku ini, kata Nabi, falaysa minni. Wa tazawwaju fa inni mukasirum bikumul umam. Setelah kamu berkahwin, kerana aku bangga dengan kamu terhadap umat-umat yang lain. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak bangga dengan umat dia yang ramai ni. Jadi kena kahwin. Pasal itulah kata Nabi dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, dia kata Nabi kita beri nasihat kepada seorang sahabat, mung nikah dengan orang yang huduh, tapi anaknya ramai lebih baik daripada kamu kahwin dengan perempuan cantik tapi tak boleh beranak. Sampai begitu sekali peringkat. Naknya Nabi ni kepada umat dia yang ramai, kerana apa? Lagi ramai umat dia, lagi ramai yang Islam, lagi ramai yang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi tinggi darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tanda hadis ni, asal hadisnya duduk dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah ni ulama mengatakan darjatnya hasan. Dalam riwayat lain Nabi kata wala takunu karuhbaniyatin nasara. Jangan sekali-kali kamu jadi seperti ruhbaniyah. Padri-padri Kristian. Padri Kristian ni dia tak boleh kahwin. Dia kena jaga gereja siang malam. Tapi dalam kenyataan secara rahsia banyak berlaku penyelewengan. Padri sama-sama padri. Lelaki perempuan yang tak kahwin tu, mereka juga ada nafsu. Dia bukan malaikat, dia ada nafsu, mereka juga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat sesama dia. Jadi ini bahaya. Jadi kita tahulah faedah faraj ni, yang pertamanya untuk akhiratnya apa? Dapat anak. Berkahwin. Bila kahwin dapat anak. Tujuan dapat anak itu untuk apa? Pulaknya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Artinya, apabila mati manusia, memang kebanyakan riwayat yang adanya iza matal insan. Dalam riwayat Muslim dan lain-lain, iza matal insan. Ada juga riwayat mengatakan iza mata ibnu Adam. Tapi yang banyaknya riwayat yang sahihnya iza matal insan, lafaz yang itu. Apabila mati manusia ataupun anak Adam dengan manusia ni ada beza atau tak ada beza? Ada beza? Kalau kita kata ini anak Adam, ini manusia, ada beza? Tak ada beza. Kecuali nama dia, ayah dia tu nama Adam sungguh. Baru anak dia jadi anak Adam. Tapi dia tu manusia juga. Iza mata ibnu Adam, apabila mati anak manusia, anak Adam, nasaya putus oleh amalnya. Amalannya terhenti setakat tu. Macam mana tak berhenti? Dia nak buat tak boleh dah. Orang mati boleh buat amal lagi? Tak boleh. Melainkan daripada 3 perkara yang dia buat semasa hidup dia. Apa dia? Yang pertama, sadaqatin jariyatin, wakaf yang berterusan. Apa ya macam mana wakaf berterusan? Mana kita wakaf tu hidup. Contohnya, kita wakaf untuk masjid. Kita bagi derma kepada masjid, buat masjid. Selagi masjid ni ada, masjid ni orang salat di sini, orang duduk zikir atas masjid ni, orang duduk belajar di sini, maka pahalanya berjalan. Itu mana jariah, mana pahalanya berterusan jalan. Tapi kalau kita sedekah berhenti setakat tu, maka habis itulah. Sedekah tu boleh 700 pahala gandaan tu dapat dah.
Tapi dia tidak hidup, dia tidak berjalan. Nak sedekatin jariyah, sedekah yang sentiasa berjalan. Bila bangunan yang kita buat ni, orang duduk di situ. Orang beramal di situ. Orang buat sedekah apa ni, buat kebajikan di situ, maka dia panggil sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Apa dia ilmu yang diambil manfaat ini? Ilmu yang kita ajar kepada orang lain ajar beramal dengan apa yang kita ajar. Kita ajar orang ni salat, orang salat. Kita ajar orang ni baca Quran, dia baca Quran daripada awal sampai akhir. Hari-hari baca Quran, sebulan sekali khatam, setahun sekali khatam ke berapa bila. Yang pentingnya dia baca yang kita buat. Maka setiap kali dia baca, kita dapat pahala. Itu dia panggil ilmu yang diambil manfaat. Kenapa kamu tinggal maksiat ni? Sebab saya belajar dengan ustaz tu dulu cakap, benda ni mungkar, maksiat. Jadi saya berhenti buat. Selagi dia berhenti, dia tak buat benda tu, kerana ustaz tu ajar, maka ustaz tu dapat pahala walaupun dia duduk dalam kubur. Itu dia panggil ilmu yang beri manfaat. Pasal tu jangan ajar ilmu tak manfaat kepada orang. Yang pertamanya, kalau ilmu tu tidak memberi faedah, maka sajalah kita tak ada apa-apa. Tetapi kalau ilmu tu ilmu yang tidak baik, orang boleh buat benda mungkar, kita duduk tidur dalam kubur, kemungkaran itu mari juga pada kita. Kerana kita yang ajar dia. Ini dua-dua tu bahaya berlaku. Yang ketiga, aw waladin salihin yad'u lahu. Dan yang ketiga, anak yang beriman yang mendoa baginya. Jadi kita tinggal anak kita boleh berdoa kepada kita. Tapi kalau kita tinggal anak dia buat celaka atas rumah kita. Kita beri harta dia banyak, dia buat mungkar. Kita bagi harta kepada dia beli benda-benda maksiat. Maka habislah kita. Ini hari ni sibuk orang ni. Dia tanya soalan macam-macam. Dia kata, ustaz, macam mana nak buat ni? Ayah semati, adik dia ni penerima pesaka tapi jahat pelajar dia. Jahat sangat. Jahat tak jahat pun tak boleh beri. Pesaka tu memang hak dia dah. Selagi dia tidak kafir, dia tidak murtad, ataupun dia bunuh bapak dia, baru dia tak boleh. Jadi masalah hari. Masalah banyak. Jadi tak usah cari masalah. Harta-harta kita, kalau nampak anak tak boleh harap, sedekah selalu masa hidup ni. Jangan duk tunggu dia buat maksiat dengan barang kita. Jadi naknya, tiga perkara ini, anak yang beri manfaat, yang berdoa kepada kita. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Jadi setiap amal baik yang anak dia buat tu dapat pahala kepada kita. Dan tiada segala amalnya yang jahat-jahat. Amal yang jahat anak buat tak sampai ke ayah dia. Kecuali dia belajar dengan ayah dia. Kenapa membuat benda ni? Belajar dengan pok saya. Ayah saya buat macam ni juga. Hari ni berat. Cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz kita di sekolah. Bila dia pegang pelajar-pelajar dia ni, anak-anak buah dia ni, hak nakal-nakal, nak denda. Dia kata, ni anak siapa? Maya tak salah. Dia kata, anak siapa tak anak siapa. Ayah saya pun tak maya juga. Kita marah dia tak semaya. Dia kata, marah apa dia ni? Ayah dia pun tak salah juga. Sarah yang mana aku dengan apa aku ni. Nak marah. Memang. Jadi, naknya, kalaulah anak ni tidak belajar dengan ayah dia benda tak baik, dia buat sendiri dia, maka tak sampai ke ayah dia, kejahatan. Tapi kalau dia belajar dengan ayah dia petai lagi, didik daripada kecil lagi. Tak tutup auratnya, duk buat benda mungkarnya, benda apa ni maksiatnya, maka boleh juga sekali dia walaupun dia duduk dalam kubur. Ini jadi masalah kita. Intaha mana? Bila sebut dalam kitab intaha macam tu, bermakna tamatlah nukilan daripada Ibnu Hajar. Ataupun dia tak rumus. Bahasa Arab ni, rumus, biasa lepas pada dia kata, berkata fulan, kemudian dia nakal pandangnya orang tu, di akhirnya dia tulis alif, ha. Alif, ha. Itu maknanya intaha. Tamatlah dia punya nukilan. Kena belajarlah istilah-istilah tu. Istilah kita Jawi, kita Arab ni, dia ada istilah dia sendiri. Macam kita jugalah. Istilah kita ni, kalau bahasa Melayu, kalau tamat, tulis tamat. Habis dah, stop situ. Ataupun kalau dia ada ringkas saja. Dan lain-lainnya habis. Itu bahasa ringkasan tulisan. Kalau bahasa ringkasan dalam SMS ni, pening lagi pala kita lah. Budak-budak yang boleh baca je. Bahasa dia, nak kata apa? Bahasa zaman dia. Suruh orang tua baca, tak faham. Enggak punya tulis kata budak ni. Dia nak kredit ni, nak C, 5C ni. Takut masuk lah, yang kedua 10C. Macam-macam lah ni. Letih orang tua nak tu. Budak-budak sekarang ni.
Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia. Habis. Tujuan apa faraj ni? Tujuan dunia, tujuan akhiratnya, nak sudah dapat anak. Bila dapat anak inilah yang berdoa kepada kita sentiasa. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerita, ada seorang hamba Allah Ta'ala ni masuk syurga. Bila masuk syurga, dia duduk dalam darjat yang tinggi dalam syurga. Tinggi darjat dia. Dia duduk tengok air, tak padan dengan saya ni. Atas dunia dulu, malah sangat saya ni. Ibadat tak berapa banyak, Quran pun tak baca. Apa ni, puasa sunat pun kurang. Macam mana saya dapat pahala begini banyak, begini tinggi? Dia tanya malaikat. Malaikat saya tidak nak protes. Tak nak pindah dah ke bawah ni. Memang nak duduk situ dah. Tapi nak tahu sebab apa saya dapat darjat yang tinggi ni, kenapa? Malaikat bagi tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bistighfari waladika laka." Dia kata dengan sebab istighfar anak-anak kamu kepadamu. Sebab anakmu istighfar, setiap malam kita berdoa kepada ayah kita, ya Allah, ampunlah ayah aku. Ya Allah, angkatlah darjat bapak tu, ibuku. Naik darjat dengan sebab doa anak. Sehingga ayah dia tak sangka dia boleh duduk darjat yang tinggi di saat-saat dia tak dapat melakukan amal ibadat yang begitu besar. Jadi hari ini kita tak apa kuat ibadat. Kau kuat? Kuatlah setakat mana yang ada dah. Bukan tak kuat, buatlah ibadat tu, alhamdulillah. Tapi nak banding dengan masa yang ada ni memang tidak kuat. Jadi bila kita tahu kita tak kuat ibadat, adakah tidak persiapan kita untuk menaikkan darjat kita? Ada ke tak? Nak ada macam mana? Seorang anak 10 hari ada anak. 10 tak belajar agama belakang. Dia lah tak belajar agama. Secara formalnya, secara hak biasa ni pun tak pergi juga. Jadi kadang-kadang orang tak belajar agama secara orang mari pendidikan resmi. Tapi dia belajar di masjid, dia belajar dengan ustaz, dia belajar dengan apa ni? Kursus-kursus dia ikut. Boleh jadi agama dia lebih kepahamannya lebih tinggi. Hari ni susah. Kita nak bercakap dengan orang Islam hari ni agak sukar. Sebab apa? Kita sangka dia ni intelektual. Orang yang berpengetahuan tinggi. Rupanya dia pengetahuan tinggi sungguh. Dalam bidang kerja dia. Tapi bila cakap bab agama, tak tahu apa. Asyik nak, bila sebut tentang Islam, telarang benda ni, asyik nak memberontak. Kenapa? Why? Soalnya orang putih lalu. Jadi, nampak sangat dia tu tidak tahu, tidak sedar bahawa kesilapan-kesilapan. Dia tanya. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang kedua. Kegunaan faraj untuk dunia pula. Tujuannya iaitu bersedak-sedak, berseronok-seronok dengan jimat dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat hasil daripada jimat itu. Suka kan kita ni ayah dapat anak tak? Ayah ni kalau anak nak apa beli belakang dia. Tapi kalau suruh ibadat tak apa benda. Anak dia nak okey tak apa. Setengah-setengah ibu ni, ibu isteri dia tu, dia nak isteri dia tu. Suka sangat dia dengan isteri. Tapi kalau isteri minta hangit dia punya kupi, bakhil. Terpaksa isteri kena benar anak pula. Jadi, dia minta ngabah sikit-sikit. Nak pergi jalan ke, nak pergi piknik ke, nak pergi mana ke. Oh lah, kalau anak ajak, pergi sekali. Tok tu dengan anak, nampak sangat. Dalam hadis lain, dia kata, Al-waladu mabkhalatun majbanah. Anak ni menyebabkan seorang tu jadi bakhil, seorang tu jadi penaku. Betul tak betul? Betul. Kenapa ni tak derma banyak ni? Allah, harta nak tinggalkan anak-anak lah ni. Jadi bakhil dia sebab tak boleh nak derma kerana nak tinggalkan anak. Anak dia kaya dah. Ada jadi cikgu, jadi engineer, jadi doktor, jadi belakang apa benda dah dunia. Kau habis dah dia. Nak tinggal lagi harta. Kau tu tengok pun tak sedar harta. Apa duduk lai kapur tanah. Tak ada komersial. Tak ada nilai komersial budak-budak lain. Aku nak jual ya. Jadi satu lagi majbanah, dia jadi penaku. Hari ni kalau nak tengok, ayah sudi, juru, baik. Dengan kopiahnya, dengan serbannya, duduk masjid sebab sahawa berebut dengan Tok Imam. Tapi kalau pilih anak-anak apa jadi? Hak perempuan tu bertukar dengan anak siap. Tukar dengan anak Cina. Pakaian. Kenapa tak boleh tegur? Kunci mulut. Kita tanya, wajib-wajib apa kat tak nasihatkan anak? Tak boleh ustaz. 300 bulan dah pepah mari. Tak boleh nak tegur dah anak. Main 300 bulan ni. Lah hamba tak nak lama dah. Hak ni 300, hak Johor 200, hak di Kuala Lumpur 500. Oh makan peceh. Mutu betul kat semacam dah.
Nak tegur kan anak lik lah. Anak sia lah asal pipi jalan. Memang bersana. Memang apa ni? Macam mana? Jadi penakut pak ni sebab ni bahaya ni. Yang jadi orang ni suka dengan anak-anak dia yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Memanglah perhiasan dunia duduk di mana? Duduk di anak. Kerana firman Allah Ta'ala, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Tengok nombor 2 di bawah dia kata Suratu Al-Kahfi ayat 46. Artinya bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Perhiasan hidup dunia di mana? Duduk di anak dengan harta benda. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Panjang lagi ayat tu. Dia nak sekat tu dulu. Surah yang ketiga ni, surah Ali Imran ayat 14. Artinya dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan syahwat, keinginan nafsu daripada perempuan dan anak-anak. Memanglah orang manusia ni suka pada dua benda ni. Baiklah. Kita faham dah, kau tak payah lagi. Tujuan Allah Ta'ala jadikan alat kita ni, anggota kita ni, tujuannya ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan akhirat. Yang kedua, tujuan dunia. Jadi, kita tahulah benda ni besar atau tak besar. Nikmat ni besar. Kalau besar, bagaimana kita nak balas kepada Allah Ta'ala? Nak syukur nikmat yang besar ini bagaimana? Bermula mensyukurkan ini anggota. Ini anggota, ni anggota inilah. Dia tu kayak dia tu. Ayat lama ke bahasa ni. Tanda situ. Tanda tulis kat tepi kita tu. Tanda-tanda kesyukuran kita kepada Allah terhadap anggota yang besar dia beri pada kita ni. Yang pertama, memelihara dia daripada yang diharamkan. Kita pelihara alat kita ni, anggota kita ni daripada terlibat dengan benda yang haram. Seperti zina dan liwat. Liwat ni masalah. Biasanya, kalau budak ni, orang muda-muda duduk sekali ramai-ramai, kadang-kadang bergila dua tu. Berlakunya liwat. Laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Jariah tu hamba dia. Kahwinlah apa duduk jiwa ikut satu kali tu. Dan memeliharanya daripada yang syubhat. Apa yang syubhat? Perkahwinan yang tidak jelas. Sah tak sah dia. Seperti jima' pada nikah yang batal. Jima' pada nikah yang batal jika taklid dia. Taklid itu mana ikut dia. Akan yang berkata dengan sah nikah itu. Macam mana syubhat ni? Tanda sikit. Nikah yang syubhat ni, orang ni kahwin, pergi ikut pandangan orang yang mengatakan nikah tanpa wali ni sah. Dalam hadis yang jelas, Nabi mengatakan, La nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali ada wali. Tidak sah nikah kecuali ada wali. Hari ni orang main-main dengan wali. Dia pergi sebelah Thailand. Pergi ke Malaysia. Nikah. Kononnya, dia telah lari daripada bak wali dia 2 marhalah. Siapa dia ajar? Mana dalam hadis Nabi mengatakan, siapa dia? La nikah illa biwali. Tidak ada nikah, tak ada sah nikah kecuali dengan wali. Kecuali mulai 2 marhalah, maka tak sepakat wali. Tidak ada. Kecuali wali engkar, tak mau kahwin. Dalam hadis ada, dalam Quran ada. Wala ta'dulu, dia panggil adlul wali. Wali enggan tak mau kahwin. Anak dia minta, abah nak kahwin dengan orang ni, mamak ni. Ayah dia tengok mamak ni baik, pandai azan, naik boleh jadi tekbilah, boleh jadi teimam, tapi miskin. Tak mau aku. Orang miskin. Dia ngamak ke menikah tu dengan kaya kali. Ya. Dengan kehebatan orang. Tahu perkahwin ni. Bila dia enggan tak mau, bila kita boleh mengenepikan wali daripada jadi wali? Bila anak ni bawa kes ke mahkamah syariah. Bawa mahkamah, tuan qadi, saya nak kahwin dengan orang ni. Orang ni orang baik, orang saleh. Adalah harta walaupun tidak banyak. Cukuplah maknanya untuk nak makan minum. Bapak saya tak bagi. Pada waktu itu, qadi, hakim kena panggil bapak dia. Kalau tak mahu juga, barulah qadi jatuh hukuman bahawa bapak ni tidak layak lagi menjadi wali orang ni kerana semata-mata dia menolak perkahwinan anak dia ni dengan sebab pemikiran dunia semata-mata. Kerana orang itu tidak kaya. Dia nak kahwin dengan ahli korporat mana. Walaupun kahwin itu siang malam,
apa ni, pakai seluar pendek contohnya. Maya apa tidak? Pasal nak harta benda. Maka pada waktu itu hakim berhak menggugurkan hak wali. Tapi kalau setakat wali ada. Duduk mana? Duduk di Gua Musa. Contohnya. Okeylah, kita bawa anak dia pergi ke Thailand. Gua Musa ke Thailand sudah 100 kilo lebih, sudah lebih pada 2 marhalah, kita menikah tanpa wali. Maka ini termasuk dalam wati syubhat ni, kerana walaupun ada pandangan ulama yang mengatakan boleh, setengah mazhab mengatakan boleh lah orang perempuan ni kalau dah jauh dah, tapi wali itu tak ada sebab kita nak menggugurkan. Apa sebab kita nak gugur dia daripada hak? Apa sebab? Ada sebab atau tak ada sebab? Tak ada sebab. Semata-mata kita nak lari daripada dia. Kerana adalah penipuan-penipuan yang berlaku tu. Nak kahwin yang kedua ke, yang ketiga ke, nak tahu macam-macam cerita lah atas dunia hari ni. Jadi, ini termasuk dalam perbuatan-perbuatan mungkar yang ramai orang buat hari ni. Masalah hari ni. Banyak sekali orang telefon lah. Dia atas email, SMS lah. Macam mana, apa hukumnya Ustaz? Kalau orang tu sudah sampai 2 marhalah. Dia pergi 2 marhalah dekat Gua Musa. Telefon kita sini. Dia kata, Ustaz, orang lepas pada 2 marhalah boleh kahwin ke? Kata boleh. 2 marhalah ke 10 marhalah ke, asal ada wali. Asal ada isteri yang nak kahwin. Dia kata wali tak ada ke 2 marhalah dah ni. Kata tak boleh. Haram. Balik cari wali. Dia telefon tu pun nak buat dia Gua Musa. RNA Gua Musa tu. Dia kira lepas 80 kilo. Ni, Tok Lubang Kapur kita duk ajan. Mulai 80 kilo, cukup 2 marhalah boleh menikah. Mana ada, zaman dulu boleh 2 marhalah. Zaman dulu, orang pergi berapa hari sini ke Gua Musa? Berapa kali kalau jalan kaki? 2 hari 2 malam. Nak panggil wali tak boleh. Ni 4 kali wali boleh pergi. Ingat kereta lah ni. Sini ke Gua Musa berapa kali boleh pergi sehari? 2 jam lagi, 2 jam lagi. 9 kali pergi balik boleh. Jangan dia duduk main. Nabi je lah mengatakan la nikah illa biwali. Kita tiba-tiba kita duduk main benda ni. Main kita pekoh. Buka sana. Akhir sekali nikah tak lakukan. Lepas menikah pula tak daftar pula. Seorang perempuan telefon menangis dia. Dia kata, Ustaz, saya ada ayah. Tapi dia terpengaruh dengan seorang ni. Pergi alik dia. Sudah menikah 5 hari kawan tu. Boleh kawan tu kata oleh kerana kita dua ni tidak sesuai nampaknya. Tidak serasi. Lepas 5 hari dah kawan tu jadi isteri dia. Maka saya dengan ini menceraikan awak. Kata kerja gila belakang. Dia lah nikah lari anak tina orang. Lepas habis kawan tu jadi janda, cerah tinggal situ. Budak ni kalau salahnya mengandung masa tu. Siapa dia nak jadi pak dia? Kita kata dia tu lah pak dia sebab kahwin dengan dia. Mana surat? Tidak didaftarkan. Oh, banyaklah risikonya tinggi-tinggi berlaku. Jadi syahwat ni kena jaga betul-betul. Ini Syekh ni kata apa? Rahimahullah ta'ala. Di antara nak jaga syukur anggota telah beri pada kita ni, jangan duduk main nikah syubhat yang ada ni. Seperti nikah pada yang batal, yang tidak betul. Jika taklid ia, kalau dia taklid ada pandangan yang mengatakan boleh nikah tanpa wali ni, kita pergi jauh, luar negara, pergi Malaysia, luar negara apa, baru tikah berapa kilometer ya, sebuah sungai tu, walaupun negara lain. Tapi benda ni benda berlaku. Wali boleh pergi panggil bila-bila, telefon boleh. Zaman-zaman sekarang ni, kadang-kadang fatwa zaman dulu tidak berapa sesuai dengan fatwa zaman sekarang. Pasal itulah ulama dalam kaedah mengatakan taghayyurul fatwa bi taghayyuriz zaman. Berubahnya fatwa dengan sebab berubah masa. Hukum tak berubah, fatwa berubah. Zaman dulu dalam kitab Fathul Qarib yang kita belajar pagi ni. Dia kata tidak diterima saksi orang yang berjalan di pasar-pasar, di kedai-kedai tak tutup kepala. Tak terima saksi, mana tak boleh jadi wali. Kau boleh jadi wali. Saksi tak dipakai orang. Kalau kita pergi cek zaman sekarang ni, berapa orang yang pakai piyah? Hak pakai semutar, pakai serbai, duduk di bandar-bandar. Berapa orang? Ramai orang tak lulus jadi wali. Betul tak? Tapi dia urus sekarang ni berubah. Orang pakai piyah pula pergi ke bandar jadi pelik. Pakai piyah dia ni. Orang main kedai ni pun bukannya sini orang pakai topi, bukan pakai piyah. Jadi terbalik pula. Dunia sudah terbalik. Tengah-tengah tempat tu pakai piyah tak boleh. Tama-tama pejabat-pejabat kerajaan contohnya tak boleh pergi pakai piyah. Terbalik habis dulu orang tak pakai piyah ni orang hamba, orang yang kena takzir. Tak diterima jadi saksi. Jadi dia panggil taghayyurul fatwa bi taghayyuriz zaman. Berubahnya fatwa dengan sebab berubah masa, tapi hukumnya tak boleh ubah. Jangan kita kata berubahnya hukum dengan sebab berubahnya masa. Kalau dulu haram, sekarang ni halal. Tak mungkin. Mana boleh dulu halal, sekarang ni haram? Tak boleh jadi. Benda haram tetap. Tapi fatwa yang mengatakan demikian, uruf dan adat itu boleh berubah pada waktu itu. Panjanglah perbahasan dia. Jadi nak cerita sininya,
kita nak cerita taklid ni kepada benda walaupun ada orang kata. Sekarang ni kalau orang cakap, dia cakap dengan kita, ustaz dia tanya kita, bila kita jawab dia kata, ada orang kata gitu, ada orang kata gini, kata ikut orang kata. Ikut orang kata. Dia nak tanya hukum. Bila orang jawab, ada orang kata, akhirnya kata ikut. Terus dia pakai wah kita. Dan jika tiada syubhat, wati ni, kahwin ni memang syubhat. Hari ni, banyak berlaku perkahwinan ni, dia panggil kahwin muta'ah. Dengar cerita kahwin muta'ah ni. Kahwin muta'ah ni berlaku di kalangan pengikut-pengikut mazhab Syiah. Mazhab Syiah ni. Syiah ni sudah tersebar luas hari ni di dalam masyarakat. Sama-sama anak-anak muda yang duduk di bandar-bandar, di pusat pengajian tinggi ni, banyak berlaku. Kahwin muta'ah ni betul-betul zina. Dia nikah sama dia. Saya nak kahwin dengan awak. Berapa hari? 5 hari cukup lah. 5 hari nak kahwin. Beres, dia kata. Bagi belanja saya, 5 hari 500. Kerana 1 hari 100. Kahwin itu bayar. Ambil 500. Perempuan dia kata, aku nikah lah aku dengan 5 hari. Duduk dua tu. Pelacur betul-betul. Cuma bayar resik di rumah pelacur. Itu dipanggil nikah muta'ah. Banyak terjadi hari ni. Anak-anak muda kita menikah muta'ah ni sama-sama dia. Satu lagi dipanggil kahwin misyar. Jangan tukar di antara muta'ah dengan misyar. Kahwin misyar maknanya nikah ikut senang. Faham? Seorang perempuan sibuk. Pegawai eksekutif kita kata. Dia ni sibuk sangat dia. Tapi dia nak pada isteri suami. Sibuk-sibuk pun nak juga suami dia. Nak juga anak. Jadi dia bagi syarat pada suami dia. Saya nak kahwin dengan awak. Awak tak payah bagi kepada saya belanja. Sebab saya dah kaya. Lepas tu, giliran bermabit, bermalam di rumah saya, tak ada giliran. Bila saya free, kita telefon jumpa. Mari. Saya ada di Kuala Lumpur ni, tak pergi luar negara. Di Persela ke Abang, mari. Contohnya. Ataupun suami sendiri itu sibuk. Dia beri syarat kepada bakal isteri dia, nak nikah aku boleh, tapi saya akan mari rumah awak ni bila saya free. Isteri pertama tak ada negara, kau contoh. Kau orang besar-besar ke macam tu. Jadi hak perempuan setuju, tidak ada giliran malamnya, tidak ada belanja hidup dia kaya dah, dia gugurkan hak dia tu, itu dia panggil nikah misyar. Syarat perkahwinan cukup, ada wali, ada saksi, boleh kenduri, ada semua. Akadnya nikah ada tu imam, cukup, cumanya beberapa syarat tadi digugurkan. Maka ini diakui sah oleh para ulama Islam, ahli sunnah ya, boleh terima. Dia memang berlaku pun ramai. Orang di bandar-bandar, sama ada di negara kita ni ataupun negara Arab, memang berlaku benda tu. Kerana orang masing-masing sibuk, tidak jadi masalah. Tapi nikah muta'ah ni beza. Nikah muta'ah ni orang perempuan sendiri, dia akad dia sendiri. Untuk 5 hari, 500. 5 hari, 5,000 ke ikut dia. Dia yang letak harga dia. Dia kahwin dia sendiri. Berapa hari? Kita menikah dua? Macam itik dengan ayah. Angguk-angguk, jalan sekali. Gitu ya. Ini perbezaan yang besar. Itu bukan nikah syubhat lagi. Itu nikah kahwin dia panggil. Baiklah. Dan jika tiada syubhat lagi, adalah ia haram, bukan syubhat lagi. Tak ada perkahwinan tadi, nikah tu. Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika memuji akan orang yang beriman, yang mendapat kemenangan dengan firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun. Tengok nombor 4 surah Al-Mu'minin ayat 5. Dan artinya, dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Jadi orang jaga faraj dia, kecuali atas segala isteri, sekalian isteri dan sahaya. Sahaya itu makna hamba dia. Sahaya hamba mereka itu yang perempuan, maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Cela apanya isteri dia? Memang dia pula kena cela kalau dia tak bertanggungjawab dengan isteri dia tadi. Dan ketahui olehmu. Masuk bab lain dah. Ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna memelihara faraj itu. Nak jaga faraj, kena ada jaga kawalan-kawalan dia. Itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Allahu Akbar. Hari ni boleh ke kita nak jaga mata kita? Boleh. Boleh. Duduk dalam rumah, dalam masjid. Duduk di rumah, tak boleh jaga mata. Boleh jaga. Buka TV kat, tubik selalu makcik. Makcik tubik, mak ngah tubik, cemek tubik semua. Saya nak tengok berita ya. Tak tengok cerita. Hak pun baca berita tu jangan daripada berapa lagi. Dengan keniluturnya, dengan muncul tionya. Habis ya. Galik tengok orang
Sudah tengok berita, katanya, gapo dia watak berita ayat sana? Lupa, balik tengok ke kawan, hak pembaca berita. Dia tak baca mendengar berita ke, tengok pembaca berita. Terbaliklah. Jadi syarat nak melihara parat ini, kena jaga mata kita daripada tengok yang haram. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Hati punya hidup mikir ke orang lain. Dan memelihara perut daripada memakan yang subhat. Allahu Akbar. Hari ini makan yang subhat cukup banyak. Dan daripada bersangatan kenyang. Kenyang sangat pun tak boleh juga. Kerana yang demikian itu menyeru kepada zina. Bila kita makan benda-benda yang tidak baik. Maknanya nafsu syahwat tu dia akan naik tinggi. Bila naik tinggi, naklah buat benda-benda yang mungkar. Yang menyeru kepada zina yang adalah ia sebesar-besar segala dosa besar. Dengan ijma' ulama. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Lepas pada kufur dengan bunuh orang, berzinalah dosa yang paling besar. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ. Jadi ayat panjang lagi dia beri surat itu, Suratul Furqan ayat 68 hingga 70. Artinya, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu, tiada berdoa, tiada mengabdikan diri selain serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Mana tak buat syirik pada Allah. Dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya. Tak bunuh orang. Dengan sebenar-benar. Dan tiada berzina mereka itu. Nah, yang tiganya ini sifat orang baik. Dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, nascaya berjumpa ia akan seksa atau akan telaga dalam api neraka. Mana mereka ini akan dicampur dalam api neraka. Digandakan akan baginya akan seksa pada hari kiamat dan berkekalan ia padanya, dihinakan dia melainkan mereka yang bertaubat. Kalau orang ini sempat bertaubat sebelum dia mati, insya-Allah Taala Allah Taala terima taubat dia dan dia selamat. Dan firman Allah Taala lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Al-Isra ayat 32. Artinya, dan jangan menghampiri kamu akan zina. Kerana bahawasanya zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Artinya sejahat-jahat pekerjaan zina. Telah mencerita oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu katanya, bertanya aku bertanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang lebih besar? Dosa apakah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dosa apa? Ayyu dzambin a'zam indallah. Ini Abdullah masuk kata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam indallah. Dosa apakah yang sangat besar di sisi Allah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala sekutu. Akan menyengutui. Maknanya, kita jadi Allah Ta'ala ada kawan, ada sekutu, ada teman. Sedangkan dia yang menjadikan kamu. Tuhan jadi kamu, membuat sekutu bagi Allah. Maka ini dosa besar. Sembah aku lagi. Qultu, inna zalikal azim. Summa qultu ayyu. Kata Ibn Mas'ud, bahawasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Dan aku tanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Dosa apa pula? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia bersama kamu. Dia kata apa? An taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'ak. Bunuh anak kerana takut anak makan sekali dengan kita. Ini jahiliah. Jahiliah zaman dulu. Jahiliah zaman moden ni. Bunuh tak bunuh anak? Bunuh petai lagi. Kenapa ni? Gugur anak ni. Tak cukup belanja. Mana boleh? Setiap budak yang dilahirkan itu ada bahagian rezeki dia. Saya tulis dah, banyak atau sedikit. Jangan duduk kayu. Kemudian aku tanya lagi, ya Rasulullah, summa
Qultu atum ayu, apa lagi? Kata Nabi, antuzaniya halilata jarika, bahawa engkau berzina dengan perempuan orang yang hampir rumah dengan engkau, dengan jiran kamu. Oh, ni berat. Zina tu besar dah, dosa. Berzina dengan jiran tetangga pula. Suami dia tak ada, suami dia tak ada. Dia berani tinggal sebab dalam kampung ni ramai kawan-kawan dia. Tiba-tiba kawan ni pula pergi duduk zina dengan isteri kawan. Ini dosa lagi dahsyat. Kenapa? Kerana sepatutnya dia lah yang jadi penjaga kawan tu. Dia pula pergi kamu dia tu. Berat sungguh kita. Jadi habislah kita. Yang kelima, pasal yang kelima tentang apa tadi? Tentang faraj. Pasal yang keenam dan pasal yang ketujuh, dia gabung sekali. Pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Manusia ni, dua anggota kita, dua tangan, dua kaki. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat yang untuk akhirat dan untuk dunia. Tangan kita ni, dengan kaki ni, pak anggota ni, manfaat dunia ada, manfaat akhirat ada. Adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Seperti berjalan ke masjid. Kita berjalan dengan kaki ke masjid. Ini manfaat akhirat. Boleh pahala. Selangkah, boleh pahala. Angkat, boleh pahala. Dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat. Kita nak belajar ilmu ni, biar ilmu beri manfaat. Menakutkan kita kepada Allah. Mendekatkan kita kepada Allah. Jangan pergi majlis-majlis, duk supah orang. Majlis-majlis, duk ajar orang supaya keji orang, perli orang apa ni, berkelahi sama-sama orang Islam. Tak, ni bukan majlis ilmu. Majlis nak memecah belahkan masyarakat. Dan berjalan kepada tempat perang sabil. Tempat perang sabil ni untuk orang pergi jihad. Dan tempat mengerja haji dan umrah. Pergi ke Mekah. Jalan tu boleh pahala. Dan berjalan kerana ziarah. Ziarah orang, ziarah kawan-kawan lama kita. Ziarah orang sakit lebih-lebih lagi. Dan menghubung rahim, silaturahim, keluarga-keluarga kita. Dan lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki. Ibadat-ibadat. Jalan tu ibadat tu. Dan seperti, tangan pula ni, seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Tangan kita tengok benda maksiat, kita hapuskan dia. Tengok tepi jalan, banyak gambar-gambar yang tak baik, koyak. Tengok benda-benda yang mungkar, kita larang. Ini termasuk dalam perbuatan kegunaan tangan untuk akhirat. Dan menulis akan ilmu. Nulis kita belajar. Ilmu. Itu tangan untuk akhirat. Dan berjabat tangan, bersalamlah jabat tangan itu dengan orang yang saleh. Jadi jabat tangan ni bila kita jumpa kawan kita, kita salam dia. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, jangan tukar tangan pula. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tafafahal muslimani lam tafruq akuffuhuma hatta yughfar lahumā." Tanda hadis. Nabi kata apa? "Idza tafafahal musliman." Apabila dua orang muslim, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bersalam, jabat tangan, lam tafruq akuffuhuma. Belum lagi terbuka dua tangan ni, lepas dua tangan dia salah ni, hatta yughfar lahumā, diampunkan dosa dua orang. Besar ke tak besar? Pahala kita bersalah? Besar. Tapi bukan syarat. Setengah orang ni mesti bersalah lepas salat. Itu jadi satu adab pula. Lepas maya kat mesti bersalah, berjujur semua tu, dia terpanggil jadi adab. Naknya kita bersalah tasawufah ni bila baru berjumpa, baru bertemu. Jangan jadi satu istiadat pula. Setengah orang dia suruh hancur, Ustaz. Lepas salat ni kita kena beratur semua ni bersalah. Itu dia panggil tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah benda tu kebajikan, mesti Nabi kata, semua sahabat lepas salat ni beratur, salah belakang. Nabi kata, "Idza tasafahal muslim." Bila dia bersalah, bila dia berjumpa. Kita temu dengan orang ni, lama-lama tak jumpa, salah dengan dia. Jadi, apa jadi? Diampunkan dosanya sebelum daripada terbuka tangannya. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir. Berjabat tangan dengan orang saleh dan yang lain daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua tangan. Itu manfaat akhirat. Adapun segala manfaat dunia. Manfaat dunia dengan tangan dengan kaki kita ni apa pula?
Maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki untuk mencari harta benda dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat. Jadi kita jagalah. Seperti lari dengan kaki daripada binatang-binatang buas. Kalau tak lari dengan kaki, nak lari dengan apa? Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan dikau. Orang nak langgar kita jaga. Tapi setengah orang ni kadang-kadang dia betul sangat. Kita kata, Alhamdulillah lah. Anak murid pelajar-pelajar kita ni semua boleh baca dengan mulut belaka dah. Bila kita suruh hafal doa, kata, boleh baca dah dengan mulut? Tak boleh, dia kata. Kena baca dengan sorak juga. Kata betul lah baca dengan sorak, tapi baca dengan apa baca? Dengan mulut ke baca dengan apa? Baca dengan mulut. Dengan mulut lah baca ni. Dia tidak faham dia. Orang panggil betul straight. Tak ada kona-kona sikit tak. Baca dengan mulut, jangan tengok sorak. Tengok di kertas, di tulisan. Habislah. Dan bermula mensyukurkan nikmat. Syukur nikmat kaki dan nikmat tangan ini, bahawa engkau pakai akan keduanya, engkau pakai maksudnya engkau guna akan keduanya untuk melakukan ketaatan. Dan pelihara keduanya daripada segala maksiat, maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Sakit, ngenak pada orang ke apa benda. Dan jangan engkau khianat dengan keduanya akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Allahu Akbar. Orang percaya kepada kita. Beri amanah kepada kita. Kita menjadi pengkhianat. Tulis surat. Sain tak satu kali. Kita beri jawatan. Tapi sulit semua. Menghalang orang ni ataupun macam-macam benda lah. Dan jangan engkau pegang dengan tangan melainkan akan yang haram. Dan jangan engkau pegang benda yang haram. Tidak melainkan itu. Benda-benda yang haram jangan pegang. Ada wajah kau melainkan. Tak ada. Sepatutnya kena buat tu. Dan jangan engkau pegang dengan tangan akan yang haram. Tulis. Melainkan tu tulis tangan. Kalau tidak, lari makna dia. Dan jangan engkau pegang dengan tangan akan yang haram. Melainkan tu tak perlu. Tulis bulak itu. Letak X itu. Dan jangan engkau tulis akan keduanya akan yang dilarang daripada yang dilarang. Jangan tulis benda-benda yang dilarang. Hari ni orang nulis mudah nak. Dia panggil zaman IT ni. Tulis dalam internet tu, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Tulis dalam Facebook, macam-macam tulis dah. Ngenak pada orang, buat fitnah pada orang. Ini semua ni kerja-kerja manusia yang tidak bersyukur nikmat Allah. Jangan tulis akan yang dilarang daripada yang beri mudarat akan orang Islam. Tak mudaratnya buat fitnah pada orang, tak mudarat. Mudarat besar. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti ilmu sihir. Allahu Akbar. Hari ini mudah orang nak jatuh orang. Dia ambil gambar kita letak dalam internet, dia tulis macam-macam. Tengok gambar duduk dengan orang lain. Ataupun gambar. Dia boleh foto. Orang ni duduknya, orang perempuan sebelah dia. Dia tengok ni, bini muda dia. Oh, bala-bala habis kapur. Dia buat. Dia memang kena zaman lalu. Jangan tulis ilmu yang diharamkan seperti sihir. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Dan kepada tempat orang yang zalim. Melainkan kena darurat. Pergi nak bantu orang zalim jangan. Pendeknya, segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Maka palingkan olehmu akan dia kepada taat. Gunakan pergerakan kita ini untuk ketaatan. Supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat. Dan mensyukurkannya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau. Kerana syukur itu pengikat bagi nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah Ta'ala akan tambah. Tak syukur, nikmat akan hilang. Syukur itu pengikat bagi nikmat sebab bagi bertambahnya. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat. Supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Artinya tiada syukur akan dia. Wal'iyazubillah. Maka menjadi sebab bagi ditanggalkan nikmat itu. Dan sebab bagi seksa bersangatan pada hari menyaksikan atas mereka itu. Oleh segala lidah mereka itu. Dan tangan mereka itu. Dan segala kaki mereka itu. Dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia. Di dalam dunia daripada kejahatan. Jadi kaki tangan kita ni akan jadi saksi semuanya. Maka habislah perbincangan. Kesimpulannya.
dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya. Memakainya maksudnya menggunakannya. Tulis kat situ, memakainya maksudnya menggunakan anggota-anggota yang 7 ini pada segala kebajikan. Kita guna dia. Tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya. Siapa dia raja pula? Anggota ni pekerja ini. Raja dia ada pula dah. Siapa dia raja? Kalbu dia tu, hati dia tu. Itu raja dia. Sebabnya, anggota dia tahu diri. Dia mari daripada dalam. Dia punya perancangan duduk mana? Duduk di hati. Membersihkan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riya dan takabur dan dengki dan kikir. Apa dia kikir tu? Akhir, kikir apa? Bakhil. Kupi tulis. Kikir maknanya kupi ataupun bakhil. Ya, kadang-kadang bahasa ni tak faham orang muda. Dan lainnya dikendaki dengan rajanya itu iaitu hati. Wallahu ta'ala a'lam. Tamaklah bab yang kitab yang pertama pada menyatakan anggota yang 7. InsyaAllah kita akan sambung pula kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, iaitulah jantung. Yang habis anggota zahir, kita akan masuk ke iki hak dalam pula. Hak dalam ni masalah ni. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan dengan kita belajar ini, Allah Ta'ala akan beri kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mampu untuk kita membaiki diri kita ke arah yang lebih baik. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.